Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 11, Penjagaan dan Keselamatan Diri. Kita akan menyentuh tentang perhubungan dengan tajuknya Persahabatan yang Sehat. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 5.1.1 Memahami ciri-ciri persahabatan yang sehat. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 86 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 86 buku teks kamu. Vidya dan Aminah bersahabat baik. Mereka saling bertolak ansur, mengambil berat, menghormati, empati dan memberikan komitmen antara satu sama lain. Vidya dan Aminah berfikiran terbuka dan bertutur dengan bahasa yang sopan. Mari kita lihat amalan yang dilakukan oleh mereka dalam persahabatan. Berdasarkan penyataan yang kita baca tadi, kita akan fokus kepada apakah amalan yang dilakukan oleh Vidya dan Aminah dalam persahabatan mereka. Kita akan membincangkan secara terperinci ciri-ciri persahabatan yang sehat. Sekarang kita akan membincangkan satu persatu ciri-ciri persahabatan yang sihat sebagaimana yang diamalkan oleh Vidya dan Aminah. Kita lihat ciri yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, sentiasa ikhlas membantu rakan yang dalam kesusahan. Dalam persahabatan, keikhlasan bersahabat itu amat penting. Kita perlu bersahabat dengan semua orang tanpa memilih sama ada dia kaya ataupun miskin. Seandainya ada rakan kita yang berada dalam kesusahan, maka kita perlu menghulurkan bantuan mengikut kemampuan kita. Setiap kali kita memberi bantuan, jangan sesekali mengharapkan balasan dan jangan serik untuk terus memberikan bantuan kepada rakan yang dalam kesusahan. Keikhlasan pertolongan kita itu pasti akan dihargai oleh rakan kita dan satu hari nanti mungkin dia pula akan membantu kita. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah ciri persahabatan yang kedua yang diamalkan oleh Vidya dan Aminah. Yang kedua adalah berbudi pekerti dalam tingkah laku dan bersopan santun dalam percakapan. Sewaktu bergaul dengan rakan-rakan kita, pasti kita akan banyak berbual dan bergurau senda bersama mereka. Kadang-kala, ada kata-kata atau perbuatan kita yang menyinggung perasaan rakan kita tanpa kita sedari.
Kita perlu sentiasa mengawal tingkah laku dan kata-kata kita apabila bergaul dengan rakan-rakan. Pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan dalam percakapan dan jangan sesekali bercakap kasar sehingga menyinggung perasaan rakan kita itu. Sekiranya kita berbudi bahasa dan baik tingkah laku, maka pasti rakan-rakan kita juga akan melakukan perkara yang sama kepada kita. Dan pada masa yang sama, mereka juga akan suka berkawan dengan kita. Mari kita lihat pula apakah perkara yang ketiga yang diamalkan oleh Vidya dan Aminah dalam persahabatan mereka. Menghormati hak dan barang kepunyaan rakan. Dalam persahabatan ada beberapa perkara yang perlu kita hormati. Ini amat penting kerana tidak semua perbuatan kita akan disenangi oleh rakan kita. Sekiranya ada barang kepunyaan rakan yang ingin kita gunakan, pastikan kita meminta keizinan daripada rakan kita terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Perbuatan menggunakan barang tanpa keizinan adalah ibarat kita mencuri barang rakan kita itu. Walaupun kita bersahabat baik, tetapi itu bukanlah bermakna kita boleh menggunakan barang-barangnya sesuka hati. Oleh itu, hormatilah hak rakan-rakan kita itu dan pasti mereka juga akan menghormati hak kita juga. Mari kita lihat pula apakah ciri yang keempat yang diamalkan oleh Vidya dan Aminah dalam persahabatan mereka. Vidya dan Aminah mengamalkan sentiasa bersangka baik dengan rakan. Kadang-kadang dalam persahabatan kita, kita akan diduga dengan berbagai perkara sehingga boleh menimbulkan tanggapan negatif antara satu sama lain. Apabila kita berkawan, sudah pasti sedikit sebanyak kita mengenali hati budi rakan-rakan kita itu. Untuk memastikan kita sentiasa mempunyai hubungan persahabatan yang sihat, kita perlu memastikan bahawa tiada perkara negatif yang boleh merosakkan hubungan itu. Maknanya, kita perlu sentiasa bersangka baik terhadap rakan kita itu jika ada cerita tidak baik diperkatakan mengenainya. Sebagai sahabat, jangan sesekali terus mempercayai perkara negatif yang diperkatakan. Sebaliknya, kita perlu menyiasat perkara tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui kebenarannya. Seterusnya kita lihat pula apakah amalan kelima yang dilakukan atau diamalkan oleh Vidya dan Aminah dalam persahabatan mereka. Mereka setia dalam persahabatan dan tidak mengkhianati rakan. Apabila bersahabat, kita pasti ingin mempunyai rakan yang setia dalam persahabatan. Kesetiaan amat penting dalam persahabatan kerana sekali kita mengkhianati rakan kita, pasti kita tidak akan dipercayai lagi.
Elakkan perbuatan menipu dan bermuka-muka dalam persahabatan kerana perbuatan itu akan merosakkan hubungan kita dengan rakan-rakan kita. Sekiranya ada rakan kita yang meluahkan perasaan dengan menceritakan masalah pribadi mereka kepada kita, pastikan kita tidak menghebohkannya kepada orang lain. Jika kita menghebohkannya, perbuatan kita itu mungkin akan mengaibkannya. Oleh itu, jangan sesekali mengkhianati kepercayaan rakan kerana akibatnya jadi sesiapa yang ingin bersahabat dengan kita lagi. Dan ciri yang terakhir yang diamalkan oleh Bitia dan Aminah adalah sentiasa menyokong tindakan baik yang dilakukan oleh rakan. Dalam persahabatan, kita perlu saling menyokong antara satu sama lain. Sokongan yang kita beri itu pasti akan memberikan semangat dan motivasi kepada rakan kita itu. Jika ada sesuatu tindakan baik yang dilakukan oleh rakan kita, maka berikan pujian dan tunjukkan sokongan kita kepadanya. Dengan sokongan kita itu, pasti akan memberikannya semangat untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi pada masa akan datang. Jangan sesekali memberikan respon negatif kerana ini akan menjatuhkan semangatnya. Sebagai rakan juga, kita perlu memberikan teguran jika ada tindakannya yang tidak baik supaya dia tidak mengulanginya pada masa akan datang. Jadi itu adalah tugas seorang rakan kepada rakan baiknya. Ini penting kerana keenam-enam ciri yang kita bincangkan tadi menunjukkan bahawa kamu dan rakan-rakan kamu juga boleh mengamalkan ciri-ciri ini kerana ia akan mewujudkan persahabatan yang sihat antara kamu dengan rakan-rakan yang lain. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat soalan yang terdapat pada halaman 86 buku teks kamu. Apakah soalannya? Apakah tindakan kamu apabila mengetahui rakan kamu telah mengkhianati persahabatan? Dalam perbincangan kita tadi, ada menceritakan tentang kesetiaan dan bagaimana kita tidak boleh mengkhianati rakan dalam persahabatan kita. Bagaimanapun situasi ini merujuk kepada apakah tindakan kamu sekiranya rakan kamu mengkhianati kamu dalam persahabatan. Mungkin ada beberapa tindakan yang boleh kamu lakukan. Antaranya, kamu perlu berdepan dengannya untuk mendapatkan penjelasan tentang perbuatan rakan kita itu. Ini penting untuk mengetahui sebab rakan kita itu berbuat demikian. Kita juga boleh memberitahu pendirian kita terhadap perbuatannya itu dengan berhadapan dengannya. Yang kedua, kita boleh juga mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan persahabatan kita dengannya. Sekiranya perbuatan itu serius, ambil keputusan untuk memutuskan hubungan persahabatan dengannya. Ini adalah kerana dia sudah tidak boleh dipercayai dan mungkin akan mengulanginya pada masa akan datang. Jadi ini adalah dua cadangan jawapan yang cikgu boleh berikan berdasarkan soalan yang terdapat pada halaman 86. Bagaimanapun, tindakan yang kamu ambil mungkin akan berbeza dengan apa yang cikgu cadangkan ini kerana
Ia berdasarkan hubungan kamu dengan rakan kamu dan berdasarkan betapa serius atau tidaknya situasi tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai tajuk persahabatan yang sihat. Kita telah membincangkan secara terperinci tentang ciri-ciri persahabatan yang sihat yang boleh kamu amalkan antara kamu dan rakan-rakan kamu. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5 halaman 86. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada kamu semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.